Ahmad Zahid sifatkan keterbukaan Perdana Menteri terima permohonan maaf Najib, bukti pemimpin yang baik. Presiden UMNO minta Guan Eng tidak buat tuduhan melulu berhubung jasa parti di Pulau Pinang. Razman Zakaria dakwa media putar belit kenyataan berkait perkauman. Kerjasama PHBN dan GRS adalah terbaik bagi hadapi PRN Sabah. Wee Ka Siong minta pertimbang semula GST dan pengenalan levy petrol. Dan Naimah Khalid dapat perintah penangguhan sementara daripada Mahkamah Rayuan bayar tunggakan cukai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, permohonan maaf yang dibuat Najib Razak harus diterima baik oleh sesiapa sahaja. Justru katanya, keterbukaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima permohonan maaf itu menunjukkan ketokohan sebagai seorang pemimpin yang baik. Jelasnya, semua pihak tidak wajar terus bersangka buruk dan melemparkan pelbagai tafsiran yang tidak sepatutnya berhubung isu tersebut. Minggu lalu, Najib membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung salah laku berkaitan 1MDB menerusi kenyataan yang dibacakan anaknya Muhammad Nizar. Najib bagaimanapun kekal menyatakan dirinya tidak bersalah dan meletakkan kesalahan kepada ahli perniagaan dalam buruan, Jolo dan Eksekutif Petro Saudi. Datuk Seri Anwar dalam reaksi balasnya berkata, beliau menerima baik permohonan maaf tersebut. Dalam perkembangan berasingan, Ahmad Zahid meminta Lim Guan Eng untuk tidak membuat tuduhan melulu apabila bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu menafikan jasa UMNO terhadap negeri itu. Ahmad Zahid berkata demikian bagi mengulas dakwaan Lim yang mengatakan Menteri UMNO kurang membantu di negeri itu, khususnya Parlimen Bagan, iaitu di kawasan yang diwakili pengerusi DAP itu. Katanya, Lim pernah menelefon Ahmad Zahid pada jam 3 pagi dan beliau terus bergegas dari Sarawak untuk membantunya. Bagaimanapun, beliau tidak memberikan butiran mengenai tarikh panggilan Lim atau jenis bantuan yang dimintanya. Lim sebelum ini dilaporkan meminta bantuan kerajaan persekutuan apabila Pulau Pinang mengalami banjir besar pada November 2017. Dalam perbahasan Belanjawan 2025 di Dewan Rakyat pada Selasa lalu, Lim berterima kasih kepada Barisan Menteri Kerajaan Perpaduan yang membantu Pulau Pinang dan kawasan parlimennya, namun secara sinis berkata, Menteri UMNO kurang bantu sikit. Kontroversi kibar bendera China semasa Festival Guangdong sedunia di Teluk Intan masih lagi berlarutan apabila kini Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mendakwa beliau tidak berniat untuk menghina mana-mana kaum dengan kenyataannya yang menyeru individu yang memiliki mata, kulit dan darah yang sama dengannya supaya bersatu. Dalam wawancara dengan Malaysia Kini, Aden Gunung Semanggol itu mendakwa media telah memutar belitkan kata-katanya sedangkan ianya hanya merujuk kepada individu yang mempunyai sifat fizikal yang serupa. Katanya, beliau bertemu dengan rakan bukan Melayu dan mereka memberitahu hampir semua akhbar Cina memberi liputan yang mengatakan Razman menghina kaum mereka. Ketua Pembangkang Perak itu menegaskan beliau merayu semua umat Islam Malaysia agar bersatu dan menegaskan beliau tidak memilih sesiapa berdasarkan kaum. Beliau sekaligus mempersoalkan mengapa ada yang merasa terhina kerana Razman hanya menggalakkan perpaduan. Kerjasama Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah pakatan terbaik kerana dapat memenuhi harapan serta aspirasi semua pihak bagi menghadapi PRN Sabah. Timbalan Ketua UMNO Sabah Abdul Rahman Dahlan berkata, gabungan kerjasama itu juga dilihat mempunyai kelebihan kerana setiap parti ada kekuatan dan kepakaran tersendiri. Beliau percaya ia gabungan atau kerjasama politik paling strategik untuk memenangi pilihan raya Sabah nanti.
Setelah PRN Sabah berakhir, BN perlu terus berada dalam kerajaan negeri bersama GRS dan PH untuk memastikan BN dapat menyumbang khidmat kepada masa depan rakyat Sabah dan kesejahteraan mereka. Terdahulu pengerusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya sudah memuktamadkan kerjasama untuk menghadapi PRN Sabah yang dijangka berlangsung tahun depan. Katanya, persetujuan antara BN dan PH itu menjadi asas kepada kerjasama untuk menghadapi PRN Sabah. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pengembalian semula cukai barang dan perkhidmatan GST dan pengenalan levy petrol antara dua cadangan yang perlu diberi perhatian sekiranya kerajaan mahu menambah pendapatan negara menerusi cukai serta subsidi. Menerusi laporan Sinar Harian, beliau berkata GST disifatkan lebih adil ketimbang cukai jualan dan perkhidmatan SST kerana ia diambil kira berdasarkan perbelanjaan individu semata-mata. Selain itu, levy petrol juga perlu dikenakan terhadap pengguna semasa proses pembaharuan cukai jalan setiap tahun. Katanya, jika seseorang itu mampu membeli kereta lebih RM300,000 atau RM500,000, mereka pasti mampu membayar kos tambahan, contohnya RM2,600 setahun sebagai levy petrol. Jelasnya, cara itu senang dan mutlak berbanding sistem subsidi 2 darjat yang dicadangkan kerajaan. Beliau berkata demikian mengulas tentang hutang kerajaan persekutuan meningkat 50 bilion kepada 1.22 trilion setakat penghujung April tahun ini berbanding 1.17 trilion pada akhir tahun lalu. Isteri bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin, Naimah Khalid, mendapat perintah penangguhan sementara daripada Mahkamah Rayuan yang membolehkannya menangguhkan pembayaran tunggakan cukai sebanyak 313.8 juta. Panel 3 hakim dipengerusikan Hakim Supang Liang membenarkan perintah sementara itu selepas mendengar hujahan Peguam Naimah S. Saravana Kumar serta hujahan Peguam Kanan Hasil Lembaga Dalam Negeri LHDN Hafiz Ahmad. Dua hakim lain yang turut bersidang ialah Hashim Hamzah dan Chu Kah Sing. Dalam penghakiman ringkas, Chu berkata permohonan Naimah untuk penangguhan sementara itu mempunyai merit. Bulan lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan Naimah untuk penangguhan sementara perintah membayar 313.8 juta tunggakan cukai kepada LHDN. Mahkamah menyatakan bahawa cukai perlu dibayar walaupun rayuan sedang menunggu keputusan di hadapan Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan SCIT. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.